Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, seperti yang sedia maklum, dalam proses elektrolisis, cikgu lukis semula dia punya basic knowledge tu. Okey, ni kita perlukan, yang pertama kita perlukan elektrolit. Okey, ini adalah larutan elektrolit. Okey, so elektrolit ni dia mesti dalam bentuk larutan. Okay, kenapa larutan? Hanya larutan sahaja yang boleh ataupun dalam keadaan aqueous sahaja yang boleh mengalirkan elektron. Elektron tu maksudnya dia punya elektrik lah, boleh hasilkan elektrik. Jadi pertama kita kena ada elektrolit. Okay, yang kedua kita kena ada elektrod. Okay, ini adalah elektrod karbon. Okay. Yang ketiga kita sambungkan dia dalam suis lah, bateri lah. Bateri ataupun kena ada suis ke rheostat, tak kisahlah. Okay, jadi sekarang ni kita pun dah tahu satu bahagian anode, satu bahagian kathod. Okay, ini adalah anode. Okay, dari mana dapat anode? Sebab dia bersambung dengan charge positif. Yang ini adalah kathod. Macam mana tahu dia kathod? Sebab dia bersambung dengan sel yang negatif. Okay, jadi yang positif ini adalah positif. Okay, yang ni adalah negatif. Yang ni negatif. Okay, jadi ion yang positif dia akan tertarik pada yang negatif lah. Ni ion dia akan tertarik pada negatif. Okay, so ion yang tertarik pada plat negatif kita panggil dia anion. Okay. Ion yang tertarik pada plat positif kita panggil dia cation lah. Ni yang tambah, yang duduk kat sini yang tambah, ion tambah. So kita panggil dia cation. Okay. Jadi persoalan ni kita nak tahu hasil elektrolisis. Hasil tu dipengaruhi oleh siapa? So maknanya siapa yang duduk sebelah anion, siapa yang duduk sebelah cation. Jadi kalau kita nak tahu siapa yang akan dinyah cas, okay, siapa yang akan dinyah cas, okay, dia bergantung kepada tiga perkara ni. Okay, yang pertama kedudukan ion dalam siri elektrokimia, yang kedua kepekatan elektrolit, dan yang ketiga jenis elektrod. Okay, kita pergi yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, kalau sebelum ni masa tingkatan 4 kita belajar tentang siri kereaktifan logam kan. Okey, kereaktifan logam lah, ada logam kuprum apa semua tu kan. Ya, itu tu sama je. So kalau cation tu maksudnya yang bercas positif. Ion yang bercas positif. Okay, kita panggil dia cation. Okey, susunan dia sama macam hari tu juga. Kita buat je formula kalau nak kahwin tu lah. Okay. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Okay, supaya pasangan hidup cukup aman. Okey, apa maksud satu-satu tu? Cikgu terangkan. Okey. Kalau adalah kalium, nak ialah natrium, kahwin ialah kalsium. Mesti ialah magnesium. Ada adalah aluminium. Zakat ialah zinc. Fitrah ialah ferrum. Supaya ialah stannum. Pasangan ialah plumbum. Hidup ialah hidrogen. Cukup ialah kuprum.
Kuprum. Okey, A ialah argentum. Okey. Jadi semakin dia ke bawah, semakin senang dia akan dinyahcas. Dia akan mudah dinyahcas. Kerana kurang elektropositif. Sifat dia buat dia kurang elektropositif lah. Okey. Dia kalau kita tengok dari segi penulisan bahan kimia dia, ginilah. Penulisan kimia, gallium K tambah, natrium Na tambah. Ini semua tambah-tambah sebab dia cation. Kalsium Ca 2 tambah, magnesium Mg 2 tambah, aluminium Al 3 tambah, zinc Zn 2 tambah, ferrum Fe 2 tambah, stannum Sn 2 tambah, plumbum Pb 2 tambah, hidrogen H tambah, kuprum Cu 2 tambah, argentum Ag tambah. Okey. Kemudian kita ada anion, siri kereaktifan bagi anion. Anion kita tahulah dia adalah ion yang bercharge negatif. Okey. Jadi formula yang ni ada seorang pelajar tu dia bagi ni mula nak ingat kan, Fasha Sanda nak apa dia cakap? Fasha Sanda nak keluar bersama I. Lepas OMG, oh my god, macam tu kan. Okay, so Fasha tu ialah ion fluorida, Sanda ialah sulfat, nak ialah nitrite, keluar ialah klorida, bersama ialah bromida, I ialah iodida, dan OMG tu hydroxida. Kenapa dia bukan H? Kita ambil dia O kat sini. Okey, tu kita tengok dia punya ion. F ialah F tolak, sulfat SO2 tolak 4, nitrite NO tolak 3, klorida Cl tolak, bromida Br tolak, iodida I tolak, hidroksida OH tolak. Okey. Sama juga, semakin ke bawah semakin mudah dinyahcas. So dia akan terpilih lah yang untuk dinyahcas, mudah dinyahcas kerana kurang elektronegatif. Dia berlawanan lah. Okey, elektronegatif. Okey. Okey, so kita tengok satu contoh. Satu contoh. Okey. Kita ada larutan kuprum 2. Kita ada larutan kita ada larutan natrium sulfat. Okey. Kita tengok larutan natrium sulfat. Okey. Contoh. Diberi dan awak ada elektrod. Okey. Ini adalah larutan natrium sulfat. Okey. Perkara yang pertama, kita kenal pasti dulu ion. Langkah yang pertama, kenal pasti ion yang ada dululah. Kenal pasti ion.
Okey. Yang pertama kita nampak ialah natrium. So dia adalah Na tambah. Sulfat dia punya formula SO2 tolak 4. Okay, dalam larutan tu maksudnya dia ada air. So air ialah H2O, hidroksida dan juga hidrogen. Okey. Kemudian step yang kedua, kenal pasti pergerakan ion tu lah. Pergerakan ion. Jadi ni adalah positif, sini adalah elektrod positif. Okey. Kemudian yang ni adalah elektrod negatif. Jadi yang pergi dekat positif mestilah yang negatif kan. So yang negatif ialah OH dengan SO2 tolak 4. So yang berada dekat dia ini OH sebab dia ion negatif ataupun kita panggil dia cation kan, dengan SO2 tolak 4. Dia akan duduk kat kawasan ni lah. Okay, kemudian yang akan pergi ke kawasan negatif ialah cation. Cation ialah hidrogen dan juga natrium, Na tambah. Okay. Langkah yang ketiga, kenal pasti siapa yang akan dinyacas. Okay. Pada cathode dan juga pada anode. Okay. So kat sini lah fungsinya siri kereaktifan kimia tu. Okay. Jadi bila awak bandingkan hidroksida dengan sulfat, kalau ikut siri elektrokimia, Pasha Sanda. Okey, Sanda duduk kawasan yang nombor 2 kan. Pasha Sanda apa tadi? Tak ingat. Pasha Sanda nak keluar bersama I. So OMG tu hidroksida tu duduk bawah sekali. Okay. So awak nampak Pasha Sanda nak keluar bersama I OMG. Okay, OMG sini kan. So yang ni adalah hidroksida. So biasanya hidroksida ni memang bawah sekali lah. So hidroksida lah yang akan dipilih untuk dinyacas. Gitu. Okay, so hidroksida lah yang akan dinyacas. Kerana kurang elektronegatif. Sebab dia charge negatif berbanding ion sulfat. Okey. Jadi pada anode yang akan terbebas ialah gas hidrogen. Mana datang hidrogen tu? Inilah. Ni. Ni OH ni hidrogen ni, oksigen tu. Jadi pada kat sini akan terbebaslah gas oksigen. Gas oksigen dibebaskan. Berlawanan dengan yang bahagian katod tu. Kalau katod, sama macam tadi lah. Mula-mula kita bandingkan antara natrium dengan hidrogen, yang mana duduk bawah. So yang duduk bawah ialah hidrogen kan. Hidup cukup aman. So hidup ni hidrogen. So di anode, di katod, hidrogen, ion hidrogen akan dinyacas. Kenapa? Kerana kurang elektropositif berbanding ion natrium. Jadi gas hidrogen dibebaskan.
Jadi awak nampak pada katot ni gas hidrogen yang akan dibebaskan. Okey. Itu Jadi macam mana kita nak tahu kebenaran dia? Kita buktikan dengan kehadiran ni lah. Kalau nak uji kat oksigen, kita guna kayu uji berbara. Okay. Jadi kita akan ambil kayu uji berbara dan kita akan tengoklah kalau dia keluarkan api, so dalam ni ada oksigen. Okey, oksigen. So dia akan nyala. Tapi kalau dalam ni ada hidrogen, okey, kena guna kayu uji yang ada api. So bila ada hidrogen, dia akan meletuplah, bunyi pop. Okey, so itu adalah tanda kita nak buktikan bahawa gas yang dibebaskan di bahagian katot tadi adalah oksigen dan di bahagian anod tadi ialah hidrogen. Okey, itu saja untuk pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.